إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله على الله توكلنا. حسبنا الله على الله توكلنا. سأونا Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat kemudian daripada menanamkan dia, sunat kemudian daripada mengkebumikan akan jenazah, bahawa berhenti sekalian mereka itu di sisi kubur saatan satu ketika, supaya memohonkan mereka itu akan ketetapan dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mayat ini. Dan sunat kemudian daripada selesai menanamkan dia membaca talqin. Jika ada ia akil balik, sekiranya dia tu orang berakal, lagi pula balik, maknanya orang sudah mukallaf tu maksudnya. Ada pun orang yang tidak mukallaf, dia tidak ada apa-apa hal, ya, kita ada dosa kanak-kanak, kita nak jawab apa tak ajak untuk apa, sebab dia dah gazet syurga untuk dia. Atau ada ia gila kemudian daripada balik, ataupun dia gila tetapi kemudian daripada akil balik, dia umur 20 tahun baru dia gila. Bermakna sebelum tu dia mukallaf, makna menanggung, maknanya hukum taklif syar'i, makna bagi dia ada dosa dan pahala. Jika ada yang mayat itu syahid sekalipun, ya, di sini maknanya sunat juga dikata, jika ada mayat itu syahid sekalipun, maka tiada sunat mentalkinkan jika kanak-kanak atau gila. Atau gila, tapi gila tu dahulu daripada balik, mana sebelum balik dia gila dah, tu tak payah. Inilah yang sunat talqin kepada orang yang mati syahid. Dan inilah mana yang sunat kata talqin pada orang yang mati syahid ma'rakah tu, sunat talqin yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Adapun diiktimadkan oleh Syekh Melayu, tiada sunat talqin akan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di ma'rakah sekarang banyak di mana? Palestin yang ada ni, mereka yang syahid. Yang pergi tu semua la yadkhuluna jannah bighairi hisab. Allah, mereka masuk syurga tanpa hisab. Kita ni tak tahu ke mana lagi tuan. Kita ni sibuk ke dia, kita pun tak tahu ujung. Dia orang dah selamat. Ya, jadi ada dua pandangan gitu. Pandangan syariat, kita mengutuk keras kepada tindakan Yahudi, ya, mana binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Inna syarrad dawab, Quran kata, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi siapa dia? Allazina kafaru, orang kafir, ya. Kafir harbi itu paling jahat, lebih jahat daripada binatang, ya. Anjing babi lagi baik dari dia. Dari segi zahir kezaliman kita kutuk sekeras-kerasnya, tapi sebaliknya segi hakikat mereka dah selamat, mereka semua dah selamat. Kita je yang belum tahu kan. Bahkan dia lebih nikmat yang didapat di sana, ya. Mana kita tulu ula, darah pertama tu memancar di tempat dia nampak syurga tu, syahadah dia dah ada. Ya, tu hebatnya orang mati syahid. Bahkan dalam hadis, orang yang mati syahid ni kalau boleh diminta nak balik ke dunia balik. Sebab apa? Dia nak syahid lagi. Sebab apa? Memandangkan besarnya pahala dan darajat orang yang mati pada jalan Allah Ta'ala. Itu hadiah daripada Allah Ta'ala pada mereka lah, ya. Itu secara hakikat dia. Adapun zahir, makna kezaliman itu kita kutuk, ya. Jadi maknanya masalah mentalkinkan mayat, maka ikhtilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli, tiada sunat talqin akan orang yang mati syahid ma'rakah. Mana syahid yang dalam medan perang tu panggil syahidul ma'rakah. Syahid ini dipecahkan tiga tu. Ada syahid dunia wal akhirah, Allahumma ja'alna minhum, itu yang kata syahid ma'rakah. Ada syahid akhirat faqat, ya, la dunia. Ada syahid dunia lal akhirah, ini tak boleh pakai bahaya. Syahid dunia akhirat tu yang mati berjuang perjalanan Allah Ta'ala, ni i'la kalimatillah,
meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan mati yang termulia mati pada jalan Tuhan. Ya, kita minta dan kita disuruh niat mati syahid. Dapat tak dapat soal lain. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dan tak ada niat untuk syahid berjalan Tuhan, maka mati dia macam bangkai jahiliyah, Nabi kata. Sama dengan bangkai jahiliyah Arab ni. Kita wajib kena niat. Dapat tak dapat soal lain. Sayyidina Hamzah dia pun tak kenal kan. Ya, dipanggil Saifullah, pedang Allah. Tidak ada jarak sedingkal melainkan pedang, semua kesan senjata kat badan dia. Ya, harap syahid tapi Allah tak akhir umur dia syahid di medan, dia syahid di rumah, tapi kelebihan dia dapat. Yang biasa kita dengar orang syahid ni mati syahid, terbunuh. Yang satu lagi jarang diutarakan, membunuh. Ya, kalau antum bertempur dengan kafir harbi, berperang, dia dapat bunuh seorang di kafir harbi, confirm syurga dijamin, macam orang mati syahid dekat janjian ni. Sebab apa Nabi kata tidak akan sekali al-qatil wal maqtul. Dalam medan peperangan, qatil yang membunuh, maqtul yang dibunuh. Kalau A bunuh B, mana orang Islam bunuh orang kafir, akhirat dia tak sama tempat. Bagaimana kalau kafir tempat neraka, orang Islam tempat mana? Syurga lah, tuan, jamin. Dia dapat bunuh seorang, jamin syurga. Sebagaimana dia terbunuh, dia jamin syurga. Dia dapat bunuh seorang pun, dia jamin syurga. Itu dia entah sama itu. Dia membunuh atau dia terbunuh. Maka jaminan dia sama. Iaitulah orang yang terbunuh dan dibunuh, tempat dia tidak akan sama di akhirat. Bila peperangan bertembur antara Islam dan kafir, maka orang Islam dapat bunuh orang kafir. Orang kafir sudah sah tempat di mana? An-nar, neraka. Maka orang yang membunuh tadi, confirm jaminan syurga untuk dia. Adapun kalau mati syahid itu maklum, ya. Itu. Maka syahid di sini apabila mereka berjuang menegakkan kalimah Allah, maka dia syahid dalam medan, maka terus syurga, tak ada hisab darah buntan. Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua, syahid akhirat faqat duna dunia. Syahid akhirat maknanya macam orang mati bersalin, kan? Dia nak bersalin, dia meninggal. Ataupun orang yang mati kebakaran, orang mati sakit taun, orang mati sakit perut, ya. Apa lagi tuan, orang mati berdagang, banyak tu dalam hadis. Dan di antaranya orang mati menuntut ilmu, dalam tu ilmu dia meninggal, maka dapat syahid akhirat. Maka ganjaran dia pun lepas daripada azab kubur. Azab kubur dia lepas tuan. Itu kelebihan besar. Orang yang mati tersebut tadi dipanggil syahidul akhirah. Mana di dunia tak ada diuruskan cara syahid. Mana jenazah dia dibuat 4 yang biasalah, dimandikan, dikapan, disembahyang dan dikebumikan. Kalau orang mati syahid Marakah dibuat 2 dari 4. Dia dikapankan dan disemadikan saja. Tidak makna dimandikan. Bahkan haram kita mandikan. Sebab bila kita mandikan, asarus syahid, kesan syahadah tu tinggal. Hilang darah tu. Darah tu mahal benar tu. Di akhirat dia berbangga, dia orang ni memperjuangkan Islam dengan apa? Harta benda. Yang ni dengan masa, yang ni tenaga, harta benda. Dia nyawa dia bagi dan lagi besar. Habis tu nyawa dia bagi pada jalan Allah Ta'ala, lebih besar gitu. Kemudian dibalut dengan kain kapan, ya. Tu. Kalau tak cukup, tambah kain lain. Kemudian terus disemayang. Tak payah semayang. Kita semayang mayat nak doa ke dia. Dia dah jamin syurga, nak doa apa lagi tuan. Sebab tu kalau tidak sini, pendapat Syekh Ramli sedap sikit kan. Sebab kalau semayang tak payah disemayangkan, talqin tak payah kan. Ya, tapi sebenarnya kata talqin itu ikhlas fiqh lah kan. Ada ikhtilaf ulama. Dia bukan sini nampak Syekh Ramli punya sedap. Sebab apa? Sebab semayang tak boleh. Semayang jenazah tak disemayangkan orang mati syahid. Sebab dia syahid Marakah direct. Ya, maka doa talqin nak ajar. Orang dah jamin syurga nak ajar apa lagi kan. Orang dah jamin syurga kita nak ajar apa lagi. Tapi mungkin dia jawab, mungkin ajar sebab mungkin mu tak dapat syahid akhirat, syahid dunia je pun janji juga. Ya. Ada juga syahid dunia yang ketiga. Syahid dunia yang pertama syahid dunia wal akhirah. Yang kedua syahid akhirat saja. Yang ketiga syahid dunia lal akhirah. Di dunia saja dia syahid, di medan perang dia jatuh mati, tapi niat dia bukan kena meninggikan agama Allah. Niat dia apa? Niat yang tak betul, nak tunjuk dia hebat ataupun nak kena ghanimah dan sebagainya. Pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, tamat peperangan, sahabat tunjuk pada baginda SAW, haza syahid wa haza syahid. Yang ni dah syahid Rasulullah, yang dah syahid Rasulullah kata kalla, tidak. Ya, berderah darah tu, dia kata Rasulullah kata tidak, qad ra'aitu finnar, aku telah tengok di dalam neraka. Ya fi burdatin ghalaha aw aba'ah. Ya, dia duduk sebab apa? Dia ada menyebutkan aba'ah atau aba'ah baju. Maknanya rampasan perang. Dia berperang tadi, niat dia sudah terpusing. Dia nakkan rampasan perang. Ya. Dapat lagi kalau di one by one tuan-tuan. Lagilah. Ya. Dia dalam peperangan dia dipanggil ada satu istilah dia panggil.
Selain ghanimah dipanggil salaf. Tu salaf. Bukan salaf Wahabi tu kan. Tu kan salaf, tu silap. Salaf ni maknanya bila kita berperang, kita tengah berperang lawan pedang seorang ni. Ya, kalau kita bunuh dia, segala yang ada pada badan dia semua tu diberi khas untuk orang yang membunuh ni. Khas. Kita berlawan-lawan tengok cincin zamrud. Wah, kan? Lawan tengok, wah kat gantai dia tebal, gantai emas. Jangan pusing niat kan. Lagi gancak ni sebab dia nampak ni kacau. Habis dia tolak syahid dia ni. Tu lagi besar uji, kan? Dia perang pula dengan dia punya tekong. Tengok, wah gantai emas bersusun. Kan cincin pula zamrud, nilam dia apa lagi. Delima dia semua siap, jam Rolex ada kat tangan dia. Misalnya kan kilo-kilo mati, lagi laju dia perang. Ya. Itu kalau dia dapat, kata dia niat salah dia habis, tak dapat syahid. Syuhud dia dapat. Neraka tempat itu. Jaga tu ujian. Dia kalau niat dia ikhlas dia dapat untung, di akhirat dia dapat, di dunia dia dapat. Atau ghanimah salaf dia dapat. Segala ada yang pada badan orang tu diberi kat dia. Hadiah untuk dia kan. Itu salaf, ya. Bila syahid akhirat dunia saja atau dunia dia mati syahid pada medan, tapi oleh kerana niat dia tidak betul ditolak oleh Allah SWT. Ini menandakan amalul qalbi arjah. Amalan hati itu lebih kuat, dia menentukan amalan lain. Buatlah banyak mana pun, bila kalbi dia bersih Tuhan terima. Kalau kalbi dia kotor Tuhan reject habis. Ya, tu mesti penting kita menjaga urusan kalbi ataupun rohani kita, roh. Kalau disilap kan Tuhan reject. Dan bersih atau tidak dalam amalan semua dia bergantung kepada kalbi. Bila kalbi dia bersih dengan Tuhan, yang lain semua ikut bersih. Kalau kalbi dia kotor, yang lain habis rosaan. Kerana yang lain daripada mana tadi? Mereka seperti tiada disembayangkan. Mereka kalau sembayang pun tidak, talqin nak pun lagi kan. Tapi ada khilaf lah. Bahawasanya anbiya tiada ditanya akan mereka itu. Tidak ada soal-soal lagi. Kerana yang lain daripada Nabi, maka ditanya daripada Nabi, maka betapa ditanya daripada dirinya. Kan? Dan disebut pada Hasyiah Sanusi, Imam Sanusi, dia kata apa? Sunat talqin akan kanak-kanak juga. Ini semua benda apa dia panggil ni? Ya, setengah kata tak sunat, setengah kata sunat. Maka hukum sebenarnya hukum apa dia panggil? Ijtihad. Sunat pun sunat ijtihadiyah. Kalau wajib dia panggil wajib ijtihadi. Ya, bukan qat'i. Mana ada perbahasan itu dia panggil fiqh. Fiqh ni mana ma'rifatul ahkami syariah allati talikuha ada ijtihad. Mengenal akan hukum syariat di mana jalan dia ada ijtihad. Itu mana fiqh. Kalau tak ada ijtihad itu bukan fiqh kan. As-salatu wajibatun. Sembahyang tu wajib, bukan fiqh. Itu nas qat'i. Ya, makna tidak ada khilaf ulama. Dia bahas tu. Sini macam ni fiqh, hukum fiqh. Ada setengah kata sunat, ada setengah tak sunat. Masing-masing ada dalil mungkin. Dan sunat talqin akan kanak-kanak, kata Imam Sanusi. Dan kata mereka itu difitnahkan dia. Mana disoal dan ditanya akan dia. Ya, misak yang ia ikrar dengan dia pada sulbi Adam tu. Situ ditanya perjanjian, misak perjanjian dulu kan pada sulbi Adam, ditanya juga. Dan menetapkan jawabnya Allah Ta'ala yang menetapkanlah. Dan mengambil dalil mereka itu akan Nabi mengajar talqin akan anaknya Sayyidina Ibrahim intaha. Ya, ada juga Nabi, maknanya dalam satu riwayat mengatakan ada riwayat pernah mengajarkan Sayyidina Ibrahim belum baling. Betul dalam ayat Tuhan kata wa ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Ya. Wa ma Muhammadun dan tidak ada Nabi besar kita Muhammad SAW tu aba ahadin bapa kepada seorang rijalikum daripada lelaki kamu. Mana Nabi tak ada anak lelaki? Qasim anak Nabi, Ibrahim anak Nabi. Kenapa ayat ni kata Nabi bukan bapa kepada lelaki? Ini perlu kepada bahasa Arab dan ni. Rijal, dan cuma dalam ayat rijal, bukan sabi. Kalau sabi dia anak lelaki yang kecil. Kalau rijal mana yang sudah balik. Rajulun apa makna rijal? Rajulun balighun min bani Adam. Dah sampai peringkat balik baru dipanggil rijal. Jadi anak Rasulullah SAW tidak sampai peringkat balik, semua dah wafat. Sebab tu dia kata wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidak ada Nabi Muhammad SAW tu makna bapa kepada rijal. Lelaki maknanya yang sudah sampai umur tu panggil rijal. Mana anak SAW maksud dia tidak sampai umur balik, ya, sudah dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Peringkat sabi mana budak lagi. Pun Nabi talqin ada khilaf tu. Maksudnya ada hujah.
Dan disebut pada Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi bagi arif billah, siapa dia? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini Syekhul Islam 78 mufti waqtiah ni, wali besar ni. Dia berguru pada Syekh Ali Al-Khawas. Sunat berhenti kadar sembelih unta. So tuan-tuan, kita menguruskan kambing pun boleh tahan kat lama. Kau si unta tu nak kemas nak apa tu, lama juga. Menasabahlah kalau baca talqin kan. Tu. Wahabi kata mengajar orang mati apa dia kata. Wah tu Wahabi Pak Wahab. Lepas tu kau pergi salam kau orang mati apa? Hadis sahih Nabi jalan kat kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur inni insyaallah bikum lahikun. Baru pergi salam kalau dia tak dengar. Bahkan dalam peperangan mana Nabi dengar na'al, hentakan kasut tu didengar oleh orang di bawah sana. Jadi maknanya banyak hujah-hujah. Dan Imam Malik umumkan talqin dengan nas Quran. Iaitu pada ayat Tuhan kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wazakir, beri peringatan oleh kamu, fa inna zik, sungguhnya peringatan itu tanfa'u bagi siapa? Lil mu'minin. Yang tanfa'ul mu'minin. Mana ayat ni tak kait mukminan sama ada hidup atau mati. Itlaq. Bila itlaq ayat tu dibahas. Mana mati hidup pun kita boleh tazkirah. Yang kita tazkirah tu kan jasad dia dan yang kita tazkirah adalah rohani dia, dan rohani mana ada mati dan dia makhluk, diadakan tapi tidak dimatikan, tak ada kekal, dia berpindah alam ke alam sampai akhirat. Dan sunat berhenti kadar sembelih unta dan membagikan dagingnya dan mendoa bagi mayat, kemudian daripada tanamnya dengan ketetapan, minta Allah tetapkan dapat menjawab soalan dalam kubur, dalam alam barzah. Tuan tanya pula, bila kalau mati kena bom hancur, ada soalan kubur? Jawab dia ada. Dia kata soal dalam kubur, dia panggil soal kubur itu dipanggil isnad alal ghalib. Disandarkan kubur tak tahu ghalib, sebab mati ghalib manusia ada kubur. Sebenarnya dia berduduk dalam keadaan alam barzah tu, antara dunia dan akhirat, dia panggil alam barzah. Barzahun ila yaumi yub'asun, pada hari tunggu sampai hari dibangkitkan mereka itu. Tu alam barzah. Dia soal, walaupun jasad dihancur, walaupun tak ada kubur, walaupun mati tengah laut ke, dimakan dibaham harimau ke, atau hancur berkecai di bom, tetap dia akan menghadapi soal, roh dia akan ditanya tu. Dan ditanya masalah apa tuan? Akidah, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Sebab kena kenal Tuhan tu ulung-ulung sekali. Dia tak tanya kam arkanus salah, berapa hukum sembahyang, dia tanya kan. Berapa rukun sembahyang, rukun haji, dia tanya pokok akidah. Dia telah marrabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Dan sunat kadar menyembelih unta berhenti dan membagikan daging ni, nama jugalah dengan mendoakan bagi mayat, kemudian dia bertanam dia dengan ketetapan, minta ditasbitkan kalbi. Dan hendaklah orang yang berdoa itu berhadap kepada muka mayat, mana dia membelakangkan kiblat. Kalau baca talqin kan mayat ada kiblat kan, kita pusing hadap gitu. Dan dibaca ni Allahumma haza abduka wa anta a'lamu bihi la na'lamu bihi illa khaira wa qad ajlastuhu litas'alahu fas'alu Allahumma Allahumma ya Allah in tusabbithu bil qawli sabit bil akhirah kama sabbatahu fid dunya Allahumma arhamhu wa alhiqhu bi nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tudilna ba'dahu wa la tahrimna ajrah. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya apa? Ya Allah, inilah hamba-Mu, Engkau lebih mengetahui dengan dia, tidak kami mengetahui dengan melainkan baik. Itu cara kita lah doa. Lepas tu kalau orang lepas mati, lepas angkat mayat tu kan, lepas sembahyang jenazah kita apakan saksi mayat, kita kata apa? Baik, khair, baik. Ada setengah mati kata wallahu alam, penganjat orang masjid. Orang tanya kenapa kata wallahu alam, tengok sembahyang Jumaat pun tak pergi, mai waktu tak ada, bulan puasa tak isap okok. Kalau kata baik bohong pula. Sebab tu saya kata wallahu alam, penganjat tu masjid. Sebenarnya makna dia kena faham. Dia dalam kalam Arab dia ada makna khabariya lafzan insya'iya maknan. Dalam ilmu balaghah dipanggil khabariya lafzan. Pada lafaz zahirnya khabar, baik atau tidak tu khabar, tapi maksud dia insya'. Apa makna insya'? Doa. Kita kata baik, maksud dia mudah-mudahan Allah memberi kebaikan pada dia. Bagaimana kalau dia berdosa, mudah-mudahan dia ampun. Kalau dia orang baik, mudah-mudahan dia angkat martabat dia. Itu maksud kita kata baik. Bukan baik satu penyaksian. Kalau penyaksian dia tak main, kita kata bohong itu lah ni. Itu mana doa tu. Kalam tu panggil doa. Khabariya lafzan insya'iya maknan.
Dan lagi katanya diriwayatkan daripada hadis yang marfu'. Mana hadis yang diangkat sampai Nabi SAW. Lawan marfu' ada maqtu', ada terpotong. Ni marfu'. Ya. Hadis yang marfu', mana hadis yang diangkat kepada Rasulullah SAW. Apabila nanti seorang kamu dan kamu ratakan tanah atasnya, maka berdiri seorang kamu duduk pada kepala kubur. Kemudian maka talqin akan dia. Ya, jadi walhasil benda ada khilaf ulama. Ya, Wahabi ni dia bukan nakal, dia jahat. Orang baca talqin bid'ah sesat pun dalal dan barat gitu. Ya, kalau tak ada baca sudahlah kan. Kau nak tanam macam tanam lembu tu kau punya pasal kan. Kau tanam timbul balik. Ya, ni orang tanam dia komen lah bid'ah dah apa macam-macam. Ya, dia tak ada kerja lain. Yang tu dia bertikai benda kecil-kecil forok. Al-basu fil khilaf laisa min dabir rijal. Membahas masalah khilaf tu kan anak lelaki. Orang panggil apa? Pondan mungkin. Ya, kita bahas masalah akidah. Khilaf tak ada masalah. Siapa nak buat. Nak buat, tak nak buat sudah, jangan bertikai orang. Kan? Dan berkata ia ya fulan, ia bunuh fulanah, maka bahawasanya ia mendengar tu. Dia dengar tu apa yang kita sebut. Kalau tidak apa kita beri salam kan. Dan tiada dijawabnya. Kalau dijawab pula bongkar orang lain. Waalaikumsalam gitu. Habis bongkar orang lain kan. Kemudian maka seru yang kedua kalinya ya fulan ibnu fulanah dengan nama ibu dia tu fulanah. Dibinkan dengan maknanya ibu ataupun Hawa. Maka bahawasanya ia mendengar dan tiada dijawabnya. Kemudian maka seru kali ketiga ya fulan ibnu fulanah, maka berseru berkata ya na'am ya arsyadana ya rahimakallah, yakni bahkan tunjuk olehmu akan kami telah mengampun kamu Allah Ta'ala, tetapi kamu tiada mendengar akan katanya. Itu dia dengar tadi. Maka berkata ia uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka raditu bi islam rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil qur'ani imama wa bil kitab wal ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal ikhwana ya wa annal jannata haqq wa annan nara haqq wa annal ba'sa haqqun wa anna sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur. Itu dah antara talqin bila baca tuan ya. Mana ingat olehmu barang yang telah keluar engkau daripada dunia. Apa dia? Kita keluar dulu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebab dia orang beriman orang Islam. Dan engkau telah reda maknanya. Wa annaka radita billahi rabba. Kau telah reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama. Tapi kalau atas dunia tak kenal Tuhan ni, jawab apa tuan? Atas dunia Tuhan ni tak kenal, tak pernah belajar. Kalau sebut nama Tuhan pun apa entah, dia pun tak tahu gitu. Ya. Apa kamu hukum kudrat dan iradat, ilmu dan hayat pada Tuhan? Saya pun tak ambil tahu benda tu. Jangan saya makan boleh sudah. Berat lagi. Itu kau jawab tu la adri malaikat pembalun bam 70 hasta ke bawah tanah. Ya, kata dapat jawab habislah tu. Yang mana tak kenal Tuhan, dia tak kenal Tuhan, kekal dalam neraka selama-lamanya wal a'yazubillah. Tak buat ilmu fiqh berdosa. Kalau tak selesai ilmu tauhid, tak beriman tuan-tuan ni. Tak beriman habis. Wa man lam ya'lam ma'nahuma fa huwa kafirun mukhalladun fil nar wa in salla wa sama ramadan wa hajjil baitil haram. Muka surat 13. Kita usulut tahqiq jalan tersebut. Barang siapa yang tidak memahami makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa huwa kafirun, orang tu kafir, mukhalladun fil nar, kekal dalam neraka, wa in salla, walaupun dia sembahyang, wa sama ramadan, walaupun dia puasa ramadan, wa hajjal baitil haram, walaupun dia pergi haji ke Mekah, Tuhan dia tak kenal, kekal dalam neraka selama-lamanya. Berarti ilmu tauhid ilmu yang paling penting. Ya, kalau tak kenal Tuhan dia sembah apa? Allah tu siapa? Isim. Ya, isim tunjuk pada musammah, zat yang tasih bersifat, siapa sifat dia. Ya, maka ulama ilmu kalam atau ulama usuluddin dia dah ijtihad dah bahawa dalam kalimah la ilaha illallah terhimpun 20 sifat paling kurang. Mana kita memahami 20 sifat yang telah dibahas, bermakna kita memahami makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah makna dia bukan arti. Kalau arti tiada Tuhan melainkan Allah, makna dia la mustaghnan an kulli ma siwa wa mustaqiran ilaihi kullu ma adah illallah. Bukti sebab dia kata la ilaha tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Terkaya dari yang lain dan berhajat yang lain kepada dia. Di mana dia istighna terkaya yang lain. Jadi bila kita nafi ya tiada Tuhan, tak tu kita nampak dah. Makna apa? Tiada zat yang terkaya daripada yang lain, mana istighna, kemudian berhajat yang lain, iftikar kepada dia.
Itu makna Tuhan, melainkan Allah sahaja yang bersifat sedemikian. Mana Allah ialah zat yang terlepas, terkaya dari yang lain, dan yang lain semua terikat dengan dia. Itu dari makna dia. Bila istighna, maka ulama masukkan 11 sifat ada di situ. Dan iftikar kullu ma ada siwa kullu ma ada ilai 9. Jadi 20 sifat. Jadi kalau dia tak apa-apa, dia mengaji 20 dia faham, cukup itu. Itu makna dia telah memahami makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Itu maksudnya. Sebab tu Nabi suruh jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sila tajdid iman kamu, maintain dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian ada beberapa martabat lah. Dia ada 3 martabat. Mubtadi, kemudian mutawasid dan muntaha. Dia muntaha sampai peringkat la maujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia je. Maka cara mana nak olah, tu banyak cerita lagi dalam kitab tasawuf dia bahas dia lah. Habis tu. Jadi kita mengaku di sini apa? Islam sebagai agama, Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi, Quran sebagai imam. Imam duduk mana tuan? Innama ju'ilal imam liyutamma. Kita semayang jemaah ada makmum dan imam. Bila imam, kaedah dia ada innama ju'ilal imam liyutamma. Dia jadikan imam untuk diikut. Ya, sah tak orang kalau semayang imam belum rakaat dia pergi sujud tuan? Apa hukum fiqh? Rukun fi'li kalau sekiranya makmum pintas imam satu rukun fi'li, rukun dia makruh. Kalau 2 rukun fi'li, jawab dia batal semayang dia. Ya. Ini bukan rukun, imam belum terkiam dia pergi sujud. Jawab batal semayang dia. Ya, itu mana imam duduk depan. Begitulah kita dengan Quran duduk depan, jangan letak Quran kat belakang. Ya, itu. Susunan pun kena jaga. Kalau susun kita dekat rak buku tu kena letak kitab bawah kitab karang ulama, bawah hadis Nabi, atas hadis Nabi bawah Quran. Jangan letak kitab atas Quran, jangan letak hadis atas Quran, jangan letak kitab atas hadis. Itu adab itu. Ya, Quran atas sekali, bawah Quran, bawah hadis, bawah kitab ulama. Ni sok khabar letak ni. Kita tak buku letak atas kitab. Punya resui betul lagi. Ya, tunggu tu tak faham tak mengaji. Ya, itu letak kedudukan kitab, apa lagi yang ada dalam kitab. Segala hukum hakam syariat kena letak depan, jangan letak belakang. Dia ambil hukum ke Islam, dia tolak hukum Islam. Habis jawab dan besok dia jawab dia tanya besok dia tak jawab. Kalau tanya siapa imam kamu tu, tak ada jawab. Sebab dia di atas dunia dia tak berimamkan Quran, dia berimamkan lokrit dan sebagainya. Jawab dia habis tuan. Ya. Wabil Ka'bah kiblatan, dan Ka'bah tu kiblat kita, zahir dan batin kita. Zahir menghadap kiblat, rohani kita menghadap dia. Dan mukmin semua ikhwan. Sekarang gagal banyak dan ya, umat Islam dibelasah, kita nak suruh baca kunut pun dibetikai. Umat Islam kena bunuh dan kita nak baca kunut kata apa sebut ni tu syaitan besar tu, binatang besar tu, kurang hajau tu. Kan Rasulullah dah suruh kan kunut nazilah kan. Itu tak nak baca doa, engkau kunut pun tak nak hantar, doa pun tak nak, paling suri manusia kan. Sahabat kita ikhwan satu, wa mu'minkan wabil mu'minina ikhwana. Kalau macam tu bagi tak dia baca wabil kafirin ikhwana aja, kafir kawan aku sahabat aku kan. Itu pun tak faham tu betul ni. Nak bagi duit kan, nak pergi belanja, nak pergi berjihad, tuan doa pun bacakan kunut pun dahsyat tuan ni. Apa nak jadi akhir zaman tuan ni macam nilah kaya. Benda sebenar tu dipandang begitu, benda tak sebenar dia ikut macam-macam akhir zaman tu. Nak menjelang pada kiamat macam-macam tadi. Dan al-jannah haqqun wa an-nar jahaq. Bahawa syurga itu adalah sebenar, neraka itu sebenar. Bila syurga sebenar apa makna? Ya, olahlah langkah kita ke situ. Dan bila neraka sebenar, mana olahlah langkah kita mengelakkan daripada dia, itu maknanya. Ya, itu. Wa annal ba's, dan bangkit daripada kubur itu hak sebenar. Bagaimana apa kita nak buat, kita kena ingat di sana besok. Kalau kita bangkit selamat, tak perkara yang kita buat. Nabi suruh iza arata anta fala amran fatadabbar akibatah. Wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu kerja, buat urusan, maka Nabi suruh kita zikrul akhirah, fatadabbar akibatah. Maka kena perhati apa kesan ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Kalau benda tu baik, betul dengan Quran dan Sunnah, famdi, teruskan. Nabi kata wa in kana syarra, kata baik sila berhenti. Jadi makna zikrul akhirah dipanggil mizanul maut, tu neraca yang paling penting kita buat dalam setiap tindak tanduk. Jadi dalam talqin ni banyak pengajaran besar dan as-sa'ata atiyah, kiamat di atiyah, benda akan datang. Bila benda datang apa, dia makin dekat. Sebab tanda kiamat kalau kita tengok pada hadis-hadis sahih Nabi terlampau laju sekarang dan tanda-tanda kiamat ni laju, satu-satu dia timbul, satu-satu dan la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya.
wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan mereka daripada kubur. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bawang kapi kan dalam Quran sebut apa? Ya laitani kuntu turaba. Bila tu dibaca? Bawang kapi ucap tu bila dia nampak maksud dia akhirat, apa yang ditolak, apa yang diingkar atas dunia, Rabbi kata ada kiamat, bangkit, asal kubur. Dia kata semua ada mati, habis kiamat, mana ada bangkit. Bila dia mati besok tuan-tuan bangkit, memang dia dah sah dah, dia rasa habis lah kan. Sebab bangkit tu sebenar dia ingkarkan dulu. Jadi bila tuan tunjukkan pembalasan hayawan, lembu ada tanduk atau kambing ada tanduk, dia belaga dengan kawan dia tak ada tanduk, sedap lah kan, dia gembat dia ada tanduk, maka tuan balas besok tuan pusing. Yang bertanduk di dunia tak bertanduk, yang tak ada tanduk pula ada tanduk. Jadi dia balas bila dah andil dia, tuan pun matikan dia jadi tanah. Bila jadi tanah, orang kafir nampak, dia kata ya laitani kuntu turaba, harap-harap aku jadi dalam macam tu, mati jadi tanah. Mana ada tanah tuan? Ya, tak habis, faham tanah pun tak balik ke. Tu neraka dia tunggu dia. Ya, itu maksud penyesalan yang tidak terhingga apabila mereka tengok. Sebab orang kafir dia kena azab yaumil mahsyar, belum azab neraka kan ya. Saat-saat dahsyat yaumil mahsyar, dia kata ya Allah, masuk neraka lah, kami tak tahan duduk di mahsyar. Dan matahari biqadri rumhin, selingkal kan. Ada khilaf ulama kata mailin, tak apalah kita kata mail, satu apa? Satu batu. Ya, satu batu jarak. Sekarang matahari duduk langit berapa? Keempat. Ya, hari-hari disimbah salji oleh 9 malaikat. Tengok dalam hadis Muhtarul Hadis. Malaikat 9 orang malaikat dan disimbah salji ke arah matahari supaya suhu matahari itu mu'tadil sederhana dapat dipakai manfaat oleh penghuni dunia. Kalau malaikat tu mogok hangus gitu tuan. Itu langit keempat. Kalau besok dekat selingkal atau berkata satu batu, macam mana yang perlu sampai 70 hasta ke bawah dan ni naik tertendang dia sampai ke lawa, ada yang tenggelam dengan puluh dia. Kadar mana dia mengizinkan dia tenggelam dalam maksiat, kadar itulah besok menunjukkan besok. Ya, dia tenggelam di maksiat, dia tenggelam kat sana besok. Ya, nak melintas sirat besok, kalalip dikait oleh pengait. Siapa yang kena kait? Orang yang relakan diri dia dikait oleh maksiat mungkar, terkejut lesak-lesuk ke bawah. Allah Karim. Ini di antara peringatan. 2 sekali begini. Yang bawah pun dapat, yang mendengar talqin pun dapat manfaat dia. Ya. Maka bahawasanya Mukar dan Nakir mengambil tiap-tiap seorang akan tangan salah seorang dengan daripada kedua ini tadi dengan tangan taulannya dan berkata ia berjalan kamu dengan kami. Ya, apa yang mendudukkan kita pada orang ini sebenarnya telah ditalkinkan akan hujahnya. Ya, bila dah ditalkinkan hujah tadi, malaikat kata apa nak tanya lagi? Ya, maknanya apa, dah jalan aja lah. Itu setengah kelebihan dia. Syarat dia apa? Syarat dia apa tuan? Dia dapat kelebihan, syarat dia apa? Dia mati ma'al iman. Bila dia keluar roh, iman dia tetap tidak berganjak. Maka ditalkinkan kelebihan dapat. Kalau dia mati iman tak ada, kafir tak ada apa tuan. Abu Jahal talqin 10 kali tak ada benda. Ya, maknanya dia iman dia penting. Sebab segala fadailul a'mal, kelebihan amal yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi kan. Kalau ikut tabligh lagi banyak fadilat kan. Dia tapak yang dapat fadilat, aqidatun sahihah, akidah sahih. Kalau akidah tak betul tak ada apa dan tak ada murad, tak ada harap. Yang dapat oleh orang yang beriman. Oleh kerana itu jaga akidah, jaga iman supaya dia mati mudah-mudahan sama dengan iman, insya-Allah. Banyak kelebihan dia. Dia bila mati beriman, bila ditalkinkan, malaikat kata apa nak tanya lagi, muka nakir jalan dia lah kita. Begitu maksud dia. Ada setengah daripada masyayikh Naqsyabandi cerita bila kata orang yang zikir ismu zat tak putus dan Allah jalan dia. Bila nak tanya apa nak tanya dia Allah tanya pula lagi dah jalan dia. Itu kelebihan kita mudawam mata zikir, ya kekalkan zikir. Dan berkata ia berjalan, mana pergi jalan je lah, dia kata dengan kami. Apa yang mendudukkan kita pada orang ini, nak tanya apa lagi? Dia kata telah ditalkinkan akan hujahnya, ya. Dan adalah Allah Ta'ala itu mendindingkan keduanya. Tiada datang ia kemudiannya katanya pula, hai saudaraku, manakala tanam akan saudara kamu yang muslim, maka hendaklah kata baginya kemudian daripada meratakan akan tanah tadi, ya, ratakan tanah, ya pulan, kita baca, ya. Ayatullah kulillah, kul mana Allah, kata oleh Allah, Rabbi Tuhanku, wal Islamu dini, wa Muhammadun rasuli. Itu paling kurang tamkin dan itu paling kurang kita ajar. Yang tadi kebanyakan kita baca kan, ini paling kurang kita baca kulillah,
Mana kata walimu Allah Rabbi Tuhanku, wal Islamu dini, Islam agamaku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuli, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasul. Dan jangan kerana seperti engkau kata tiada tahu atau tiada ingat akan talqin akan orang mati. Jangan, mana apa ni? Tuan pengarang menyungguhkan kita baca talqin kata Syekh Daud Patani. Sungguh kan besar ni. Walaupun penakkan panjang tak ingat, baca itu pun tak apa dah. Ya, kulillahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun rasulih. Cukuplah tu. Tu paling tidak ni, ya. Ini tanang-tanang kambuh tinggal, macam tanang lembu kan cakap kita marah pula dia kan. Ajarlah tuan-tuan ni. Tu. Atau tiada ingat, jangan baca itu paling pendek pun, akan orang yang mati. Maka bahawasanya 3 kalimah jua mudah menghafazkan dia. Iaitulah kata olehmu Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi besar kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Tiap-tiap orang yang banyak istimewa pula orang-orang lain. Inilah sekurang-kurang talqin. Sekurang-kurang talqin. Habis tu. Maka sahagianya ditambahkan lagi kerana warid daripada hadis, iaitulah fa iza qila laka ma taqulu bi hadzal rajul allazi ba'atha fikum wa fil khalaq ajmain faqul huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayinat min rabbih ila akhirah. Kemudian dia kata fa iza qila wallahu a'lam.